Hai, selamat pagi cikgu ucapkan kepada murid-murid. Hari ini cikgu ingin mengajar teknik menulis karangan respon terhad SPM kertas 1 bahagian A. Yang pertama, cikgu ingin berkongsi mengenai tips umum, iaitu yang pertama, untuk karangan dalam bahagian A kertas 1 ini hanya satu soalan diberikan dan wajib dijawab. Tiada pilihan soalan yang akan diberikan. Seterusnya, yang kedua adalah kombinasi pelbagai bahan rancangan yang berbeza tetapi mempunyai makna yang sama, tema yang sama akan diberikan sebagai rancangan untuk menulis karangan. Yang ketiga, bahan rancangan boleh terdiri daripada gambar, gambar ilustrasi, ilustrasi kartun, iklan, petikan umum, petikan sastra, puisi, catatan, dialog, email dan sebagainya. Seterusnya kita beralih kepada tips umum yang keempat. Yang keempat adalah calon dikenaki menulis di antara 150 hingga 200 patah perkataan untuk mendapatkan markah yang cemerlang. Yang kelima adalah jumlah markah yang diperuntukkan untuk bahagian ini adalah 30 markah. Yang keenam, masa yang dicadangkan untuk menjawab kertas ini adalah 30 minit. Murid-murid, sekarang kita beralih kepada ciri-ciri karangan yang cemerlang. Yang pertama, karangan hendaklah menepati tema bahan rancangan. Yang kedua, penggunaan tanda baca yang tepat dan betul. Yang ketiga, tiada kesalahan, ejaan dan tata bahasa. Yang keempat, penggunaan kosakata yang luas dan tepat juga sangat penting. Seterusnya adalah penggunaan penanda wacana yang tepat dan sesuai amat penting untuk kita memulakan setiap perenggan ataupun ayat. Yang seterusnya adalah penggunaan ungkapan menarik seperti beri bahasa, sajak dan juga puisi. Yang seterusnya adalah idea yang relevan dengan tema bahan rancangan dan dihuraikan dengan jelas dan matang. Yang seterusnya, cikgu ingin berkongsi mengenai bagaimana kita ingin mengetahui kehendak soalan. Yang pertama, pelajar hendaklah baca dengan teliti soalan yang diberikan terlebih dahulu. Yang kedua, fahami tema soalan dan garisi tugasan soalan, iaitu kita baca kemudian kita gariskan apa yang soalan itu minta daripada kita. Yang ketiga, baca bahan rancangan yang diberikan berulang-ulang kali untuk memastikan tiada kesilapan yang akan dilakukan. Seterusnya adalah yang terakhir, pastikan format yang ditulis adalah betul berdasarkan kehendak soalan. Baiklah, sekarang cikgu akan berkongsi mengenai contoh tajuk karangan respon terhad, iaitu berkaitan dengan kesan penggunaan gadget kepada mata kanak-kanak. Seterusnya adalah, ini adalah contoh gambar yang diberikan pada soalan tersebut. Dalam gambar ini, dia menyatakan kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Terdapat 4 isi di situ. Tapi, pelajar perlu memilih hanya 3 isi sahaja, iaitu isi yang pelajar boleh kembangkan dengan baik. Antara isi yang dikongsikan dalam gambar tersebut ialah yang pertama, peningkatan rabun jauh ataupun miopia. Yang kedua, kerosakan saraf mata. Yang ketiga, mata kering. Yang keempat, penglihatan kabur. Untuk contoh tajuk karangan respon terhad, ini adalah arahan yang diberikan pada kertas untuk soalan karangan respon terhad SPM, iaitu arahannya adalah maklumat di bawah ini berkaitan dengan penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Huraikan pendapat anda tentang kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Panjangnya huraian anda hendaklah 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi, tema soalan ini adalah penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Tugasan ataupun kehendak soalan yang perlu kita jawab adalah kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak.
dan format karangan ini adalah karangan pendapat. Seterusnya, cikgu akan berkongsi mengenai teknik menulis pendahuluan. Ya, terdapat 4 teknik, iaitu yang pertama, tema hendaklah dihubungkan dan dikaitkan dengan isu semasa. Yang kedua, jangan salin terus daripada soalan. Yang ketiga, buat ayat persoalan mengikut tema atau isu. Yang keempat, gunakan teknik imbab. Apa itu teknik imbab? Okey, kita balik ke slide yang seterusnya. Apa itu imbab? I untuk isu, M untuk mengapa, B untuk bagaimana, P pula adalah untuk persoalan. Seterusnya adalah teknik menulis pendahuluan. Calon perlu ingat bahawa pendahuluan yang baik akan dapat memancing pemeriksa untuk terus membaca dan dapat memberikan tanggapan yang baik kepada pemeriksa untuk mendapat markah yang cemerlang. Contoh perenggan pendahuluan I, iaitu isu. Dasawarsa ini, penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak semakin tidak terkawal. Manakala untuk M, iaitu mengapa, terdapat kajian yang menunjukkan bahawa penggunaan gadget menyebabkan kanak-kanak mengalami masalah mata. B adalah bagaimana. Justru ibu bapa harus mengetahui kesan buruk penggunaan gadget terhadap mata kanak-kanak. P adalah untuk persoalannya, apakah kesan-kesan penggunaan gadget terhadap mata kanak-kanak. Ini adalah teknik menulis isi. Kita menggunakan teknik imbab juga, tetapi terdapat perbezaan di antara teknik imbab untuk menulis isi dan juga pendahuluan, iaitu untuk menulis isi, I adalah untuk isu, M untuk mengapa, B bagaimana, tetapi P penegasan. Kalau kita lihat yang pendahuluan tadi, P adalah untuk persoalan, tetapi untuk isi, P adalah penegasan. Kita beralih kepada perenggan yang kedua, iaitu isi pertama. Apa itu isi pertama? Baiklah, kita boleh letak antara kesan penggunaan gadget terhadap mata kanak-kanak ialah penglihatan kanak-kanak akan menjadi kabur. Mengapa? Penggunaan gadget dalam jangka masa yang lama akan menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Bagaimana? Oleh itu, ibu bapa perlu mendidik anak-anak sejak kecil bagai melentur buluh biarlah dari rebungnya supaya tidak memegang gadget mereka secara dekat. P. Penegasan. Kita guna penanda wacana. Tegasnya, ibu bapa haruslah memantau anak-anak ketika mereka bermain gadget. Seterusnya kita beralih kepada perenggan ketiga, iaitu isi kedua. Untuk I, iaitu isi, kita guna sebelum kita buat nyatakan isi kita kena mulakan setiap perenggan dengan penanda wacana yang tepat. Okey, untuk perenggan ini kita guna penanda wacana. Seterusnya, penggunaan gadget juga menyebabkan kerosakan saraf mata. Mengapa? Hal ini berlaku apabila cahaya biru daripada skrin berupaya merosakkan saraf mata. Bagaimana? Justru ibu bapa wajar bertindak untuk mengatasi permasalahan ini kerana mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Untuk penegasannya adalah jelaslah bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting. Yang seterusnya adalah perenggan keempat, isi yang ketiga. Kita guna penanda wacana terlebih dahulu. Seperti di samping itu, peningkatan rabun jauh ataupun miopia juga merupakan kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Kenapa? Mengapa hal ini berlaku?
Hal ini demikian kerana kanak-kanak meluangkan masa yang lama dengan gadget dan tidak berminat untuk beriadah, termasuklah melakukan aktiviti fizikal. Adalah bagaimana kita nak cegah perkara ini daripada berlaku, iaitu oleh itu ibu bapa perlu menetapkan masa untuk kanak-kanak bermain gadget. Penegasannya adalah tindakan seperti ini akan mengurangkan risiko kanak-kanak daripada mengalami rabun jauh. Untuk penutup, kita gunakan teknik PCH. Apa itu PCH? P adalah untuk pandangan, C adalah cadangan dan H adalah harapan. Dan yang kelima iaitu penutup. P adalah pandangan. Kita mulakan dengan penanda wacana. Kesimpulannya, penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak harus dikawal agar permasalahan ini tidak menjadi semakin rumit. Manakala cadangan pula, kita letak kajian untuk membendung permasalahan ini wajar disokong oleh pelbagai pihak. Dan juga harapan adalah sesungguhnya ketagihan penggunaan terhadap gadget dalam kalangan kanak-kanak wajar dibendung dengan segera. Sekian, terima kasih. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Diharapkan murid-murid semua dapat menerima ilmu yang cikgu berikan hari ini dan mempraktikkannya dalam penulisan karangan.